Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jadi insyaallah pada pagi ini kita kembali kepada siri tadabbur kita, dan kita masuk ataupun kita baca dari surah Al-Baqarah. Kita ambil dari ayat 193 ke surat 30 dari juzuk yang kedua surah Al-Baqarah, ayat yang ke-193 dari juzuk yang kedua ke surat 30. Boleh tak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik, penguasa, pentadbir sekalian alam. Dialah yang maha agung, maha pemurah, lagi maha penyayang. Dialah Allah yang darinya kita datang, kepadanya kita kembali. Dan kita sangat berharap kepada taufik dan hidayah dari Allah kepada kita. Selawat serta salam atas Nabi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat yang kita baca pada pagi ini itulah ayat yang ke-193. Dan alhamdulillah hari ini kita mulakan kuliah kita pada tahun 1445. Maknanya sudah 1435 tahun. 1455 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita, ya. Dan kita ni walaupun jarak kita jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita syukur kepada Allah kerana Allah masih menjaga syariatnya sampai apa yang turun pada Nabi 1400
tahun, 1455 lah waktu Nabi wafat tu sempurna kan. 1435 tahun lah, bahawa apa yang sampai kepada Nabi SAW tu Allah jaga sampai kita hari ni dapat baca sama seperti yang sahabat dulu baca. Ini satu nikmat yang tidak ada pada kitab-kitab sebelum daripada kita. Taurat turun diubah oleh Yahudi, Injil turun diubah oleh Nasrani, dan kitab-kitab lain tidak ada jaminan dijaga oleh Allah. Sehingga kita baca dalam sejarah macam mana pengikut Nabi Ismail, ataupun bukan pengikut, keturunan dia sendiri yang duduk di Mekah, lahir daripada keturunan Nabi Ismail AS, yang mana Quraisy itu sendiri daripada keturunan Nabi Ibrahim AS. Tapi Quraisy lah atau Quraisy yang begitu hebat pun tersasar dan akhirnya berubah daripada ajaran, mengikut ajaran yang benar kepada ajaran yang ditokok tambah, diubah, modifikasi, sehingga akhirnya syariat yang ada pada orang-orang jahiliyah atau agama yang ada pada mereka bukan lagi asli seperti mana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS dan diamalkan oleh atau juga diteruskan oleh Nabi Ismail AS dan diamalkan oleh penduduk Mekah generasi demi generasi, terutamanya perkara berkaitan haji. Akhirnya berubah daripada haji Nabi Ibrahim pergi kepada haji orang-orang jahiliyah. Tapi setelah datangnya Nabi SAW, ada satu jaminan dari Allah, iaitu Allah akan jaga Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala kata, kami akan turunkan, kamilah yang menurunkan az-zikra, yakni Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kami akan menjaganya. Sehingga apa yang kita baca hari ini, bagaimana kita sebut tadi, kita yakin 100% tak tertinggal walau satu huruf pun dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak tinggal walau satu huruf. Jadi kerja kita sebagai umat ni, walaupun kita 1000 tahun dah berbeza dengan Nabi, boleh kata 1000, hampir 1500, 1000 lah mana, satu kurun setengah. Satu kurun ke apa ni? 1000 tahun? Satu kurun? 100 tahun? Kan 1000 tahun? 10 kurun lah, dia tak ada satu nama. Satu abad. Satu abad. Walaupun satu abad, kita ni satu abad setengah dah ni. Abad 100 tahun, abad 21 100 tahun. Kurun ke-12. Kurun. Satu kurun setengah. Satu kurun setengah dekat 1500 tahun lah kita. Islam atau Quran masih dijaga. Nikmat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau orang jumpa kitab Injil dalam masa 100 tahun, orang dekat satu library dekat Europe, dia tunjuk bos, dalam masa ni kata ni semua ni Injil yang dicetak pada tahun, daripada tahun 1600 ke 1700 sampai 1800 atau 1900 gitu. Mana Injil yang dicetak dalam masa 1000 tahun
Dia kumpulkan tu, dia kata tidak ada satu pun daripada dia sama. Tidak ada satu pun dalam masa 1,000 tahun, 100 tahun, dalam masa 100 tahun, 1700 dengan 1800 atau 1800 dengan 1900, dalam masa 100 tahun tu ada beberapa versi dan tidak ada satu pun daripadanya sama. Sebab tu sekarang ni dia adalah Protestan lah, Ortodok lah, gapo dia punya uni gapo, orang dia semua dia lain-lain. Tapi kita Islam nikmat, alhamdulillah. Jadi sebab tu memahami nikmat tersebut, maka kita dampingkanlah diri kita kepada Al-Quran. Walaupun kita tahu sifat kita dengan sahabat yang turun pada mereka Quran ni lagi hebat. Kita ni baca, nak cuba ikut berapa persen yang kita mampu ikut, pastinya tak sama dengan hak sahabat-sahabat dulu. Mereka ni memang boleh katakan sami'na wa ata'na lah. Kita ni kadang-kadang baca, kadang-kadang tahu, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat, buat separuh lepas tu tinggal. Lagu tu lah. Tapi sekurang-kurangnya kita berdoa kepada Allah, atau sekurang-kurangnya kita baca, kita berusaha untuk faham, dan kita berusaha untuk amal, walaupun tidak seperti mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sekurang-kurangnya kita boleh sama dari sudut manhaj. Tak boleh banyak, tapi manhajnya sama. Apa erti manhaj dia sama? Walaupun kita tak ambil banyak, kita buat sikit, tapi sikit tu biar sama dengan yang sahabat buat. Boleh faham? Kita buat sikit tak adalah panggil lebih rajin kita. Kita pun tak mampu nak zikir sampai ratus-ratus ribu, puluh-puluh ribu. Tapi kita hanya mampu zikir lepas solat, bagi contoh. Kita pun zikir lepas solat 3-3, pasal Nabi ajar 3-3. Tak mampu hal lain. Kita mampu solat, mungkin solat duha 12 rakaat tak mampu, tapi mampulah 2. Kadang-kadang mampulah 4. Cuma kita tak akan buat satu solat yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Jadi zikir kita pun berpada dengan apa yang Nabi buat, tak lebih daripada itu. Kadang-kadang kita tak sampai pun skala yang Nabi ajar penuh. Cuma kita tidak keluar daripada manhaj Nabi. Tak buat hak Nabi ajar. Tak buat hak Nabi tidak ajar. Walaupun kita puasa kadang-kadang Isnin Khamis lekat. Lepas tu kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Tapi kita tidaklah kata kita nak ajak orang berpuasa pada sesuatu yang hari-hari yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Itu maksud saya. Kita tidak, walaupun kita kata kita kurang dari sudut kekuatan untuk beramal, tapi sekurang-kurangnya kita berusaha agar manhaj kita dalam beramal sama dengan manhaj para sahabat. Iaitu kita tidak menokok nambah dalam ajaran adalah agama ini apa yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak melampau daripada landasan dia. Jadi sebab itulah untuk duduk kekal di atas landasan itu, kita bergabung dengan Al-Quran atau kita duduk dalam majlis Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita kefahaman yang benar mengikut para sahabat. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kembali kita kepada ayat. Waqatiluhum, dan perangilah mereka, hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak berlaku fitnah. Tidak ada lagi fitnah. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan sehingga agama itu hanya semata-mata untuk Allah.
Ini dah kita juga jelaskan pada 2 hari lepas betapa Allah Ta'ala memerintahkan Nabi dan umatnya untuk berjuang menyebarkan agama Allah sehingga tidak berlaku fitnah. Apa fitnah yang dimaksudkan? Syirik. Maknanya berjuang menentang kesyirikan. Ini yang dimaksudkan dalam ayat ni. Dan inilah juga yang kita sebut pada 2 hari lepas, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Maksud fitnah lebih besar daripada membunuh tu ialah syirik. Kesyirikan itu lebih dahsyat, lebih besar daripada membunuh. Ini maksud fitnah dalam Quran. Bukan fitnah yang kita faham sebagai fitnah khabar palsu, berita palsu. Oh, dia fitnah saya. Awak tahu tak fitnah tu lebih besar daripada membunuh. Dia guna ayat ni. Padahal yang Allah maksudkan fitnah di sini syirik. Tak ada orang pun zaman, bukan tak ada orang lah, tak ramai pun daripada kita yang hari ni bila tengok orang melakukan kesyirikan, kita rasa dosa tu lebih besar daripada membunuh. Sehingga kita lalu kita kata ke anak kita, tengok dia semua patung berhala. Syirik tu lebih besar daripada membunuh. Sebab Allah Ta'ala kata, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Patutnya ayat tu kita sebut macam tu. Tapi ayat ni biasa diguna, bila tengah cerita palsu lah, bila cerita, awak tahu tak? Tak boleh benda-benda fitnah ni. Allah Ta'ala kata fitnah lebih besar daripada membunuh. Yang dia maksudkan ialah fitnah berita palsu. Sedangkan fitnah berita palsu tu tak termasuk pun dalam ayat ni. So kita guna ayat tu dalam konteks yang berbeza. Sehingga akhirnya sebahagian daripada orang membenci khabar palsu. Dia sepatutnya memang kena bencilah, tapi dia lebih benci khabar palsu daripada syirik. Bila orang cerita tentang syirik, dia relax-relax je. Tapi bila cerita tentang khabar palsu, dia marah. Pasal apa? Konteks ayat yang dia faham macam tu. Nak membetulkan kefahaman yang sebenar tu, dia tak akan boleh ambil satu ayat tu saja, melainkan dia kena baca ayat ni sebelum tu cerita tentang menyerang kota Mekah yang kita dah sebut dah. Menyerang kota Mekah ni adalah satu perbuatan yang sangat berat. Kerana apa? Kerana membunuh ataupun berperang dalam tanah haram. Sehingga bila datang ayat ni, orang kafir pun rasa, takkanlah kamu nak bunuh orang dalam tanah haram. Besar tak kesalahan membunuh? Besar. Tapi Allah Ta'ala nak kata, perintah ni diperintahkan, perkara ini diperintahkan oleh Allah untuk memerangi sesuatu yang lebih besar daripada tu, iaitu perbuatan mereka mensyirikkan Allah dalam tanah haram. Itu lebih besar daripada membunuh. Konteks ayat tu, kesyirikan lebih besar daripada membunuh. Jadi kalau kita nak guna ayat ni untuk tujuan nak elak fitnah, macam mana? Banyak lagi ayat lain cerita bab fitnah ni. Cerita benda yang tak benar, ribah, ngumpat pada benda yang betul, tapi tuan dia tak suka kita cerita kat orang. Kalau benda tu tak betul, macam mana? Kita panggil buhtan. Dalam bahasa Arab dipanggil buhtan. Faqad bahattah. Bila Nabi, orang tanya Nabi ribah tu, zikruka akhaka bima la yakrah, zikruka akhaka bima yakrah. Kamu cerita tentang saudara kamu benda yang dia tak suka kamu cerita. Kan? Sahabat bertanya, kalau dia betul itulah ribahnya.
Kalau tak betul faqad bahattah, kamu telah buat satu berita palsu terhadap dia. Tohmahan, bahasa kita tohmah ke, tuduhan palsu ke, ataupun fitnah ke bahasa kita. Jadi fitnah dalam bahasa Arab rujuk kepada dari sudut bahasa ujian, dari sudut bahasa juga, atau dari sudut istilah agama termasuk juga kesyirikan, dan ini lebih besar. Adapun fitnah dalam bahasa kita tu maknanya bahasa Arab buhtan, buat cerita tak betul, So kita tak akan faham konteks ayat ni sehinggalah kita tadabbur dia. Kalau orang baca terjemahan, dia kata apa sini? Mana? Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Ini terjemahan dia macam tu. Kalau terjemahan dengan saya ni lah. Sebab tu kita ni bila baca Quran, kita suka untuk baca bersama dengan huraian para ulama dan konteks ayat tu supaya kita faham apa yang Allah maksudkan. Dan kita juga sebut pada 2 hari lepas berkaitan dengan fitnah ni, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sehingga tidak berlaku fitnah. Jadi ada sahabat atau ada orang faham fitnah ni ujian terhadap umat Islam sehingga berlaku peperangan antara dua orang Islam. So dia anggap ini fitnah. Dia pergi jumpa dengan Ibnu Umar yang saya sebut pada minggu lepas. Yang saya nak cerita balik kerana minggu lepas kita sebut secara ringkas sahaja, atau minggu lepas, 2 hari lepas kita sebut secara ringkas. Berkata seorang lelaki kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia kata, wahai Abu Abdurrahman, kenapa kamu ni hanya buat haji setahun, buat umrah, buat haji sekali setahun, buat umrah pula setahun, wa tatrukul jihada fi sabilillahi azza wa jalla, kemudian kamu meninggalkan jihad pada jalan Allah. Kata dia, Ibnu Umar meninggalkan jihad. Ibnu Umar pun kata, ya ibna akhi, wahai saudara, Allah tu dia suruh kita, Islam tu dibina di atas 5 perkara. Salat, puasa, zakat, haji. Dan pertama sekali 2 kalimah syahadah, al-imanu billah, iman dengan Allah, salat, puasa, zakat, haji. Lepas tu orang tu cakap kepada Ibnu Umar, dia kata, kamu tak baca ke ayat Quran? Allah Ta'ala kata, kalau ada 2 orang kumpulan Islam yang berperang, maka fa'aslihu bainahuma, damaikanlah antara dua. Fa'in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi. Kalaulah berlakunya pemberontakan, burah dia ni. Burah ni berontak, maka perangilah kumpulan yang memberontak itu. Ni faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, sehingga mereka tunduk kepada perintah Allah. Dan Allah Ta'ala juga kata, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Dia kata, perangilah mereka sehingga tidak berlaku fitnah. Jadi lelaki ni dia memahami fitnah di sini ialah bila berlaku peperangan antara 2 kumpulan kaum muslimin. Okay? Lalu dia suruh Ibnu Umar berperang bersama kumpulan yang ini supaya fitnah pemberontakan itu tidak berlaku. Boleh faham tak? Kau tak faham lagi? Cerita balik. Cerita semula. Okey. Fitnah ada, tadi kita cerita fitnah berkaitan dengan syirik. Yang kedua, fitnah ni bahasa kita berita palsu.
Dan kita katakan ayat berita palsu tu, ayat ni tidak ada pada konteks berita palsu tu. Bukan konteks dia. Ketiga, difahami juga, sebahagian orang faham, fitnah ini apabila berlakunya perbunuhan antara umat Islam. Seperti yang berlaku di zaman Ali. Jadi setelah Uthman mati dibunuh, maka berlaku fitnah di kalangan umat Islam. Uthman mati dibunuh, masa tu tak berlaku perang lagi. Perang berlaku lepas daripada tu. Ali dengan Aisyah dipanggil perang Jamal. Ali dengan Muawiyah dipanggil perang Siffin. Masa tu berlaku perang. Setelah Uthman mati dibunuh, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dia mati dibunuh kerana orang-orang Khawarij. Dia datang ke Madinah, dia kepung Madinah. Tujuan dia kepung Madinah, dia mendesak Sayyidina Uthman letak jawatan khalifah. Pasal pada mereka, Uthman ni tak pandai memerintah. Uthman ni tak pandai memerintah. Padahal Uthman seorang sahabat Nabi yang dipilih oleh syura pada masa tu. Tak tahu, mungkin sudut pandang mereka nak banding Umar, memang tak samalah Uthman. Tapi untuk memberontak dan memerintahkan seorang khalifah, letak jawatan sampai memberontak, itu bukan syariat Islam. Tapi ada puak-puak ni yang bukan sahabat lah, datang daripada luar kota Madinah. Dan zaman penghujung zaman Umar tu kan, zaman tu empire Islam dah besar, ramai orang baru masuk Islam daripada luar, dan mereka tidak mendapat Islam seperti mana sahabat-sahabat belajar daripada Nabi. Tapi bila mereka rasa tak puas hati, mereka datang dan memberontak di Madinah supaya Uthman letak jawatan. Uthman bertahan. Sahabat-sahabat nak bela Uthman, sampai waraknya Uthman, dia kata tak apa, biar dia je mati. Kalau orang nak bunuh, orang lain jangan mati. Mereka kepung rumah dia pun baca Quran. Tengah-tengah baca Quran, dia mau ceroboh rumah dia beberapa orang, dan kemudian akhirnya dia mati dibunuh. Tengah baca Quran, darah dia jatuh atas mushaf. Sayyidina Uthman bin Affan. Ni fitnah politik ni telah berlaku daripada dulu lagi. Zaman sahabat pun orang boleh sebut kata macam-macam. Sebab kita ni alhamdulillah, satu je, kita ada raja yang tak perlu undi. Sebab tak perlu undi tu, bila orang tak boleh buat apa-apa, maka mereka kekal dan mereka berkuasa untuk menjaga keamanan. Satu suara. Sehingga akhirnya bila sebut raja, orang akan tunduk belaka. Dan itu nikmat keamanan. Kita dah berlaku beberapa siri pilihan raya yang tak ada simple majority, tapi kerana ada kebijaksanaan, pertama bagi Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita, dengan Allah Ta'ala takdirkan kita ada sistem beraja. Kalau tak ada tu, payah juga nak bentuk kerajaan bila tak ada simple majority. Tapi begitulah dia, nikmat bila kita tak kena pilih melalui sistem demokrasi. Dan semua tamadun dulu, sejak daripada khilafah sampailah kepada sistem beraja, dan seluruh dunia, bukan sekadar pak kita, British, zaman kegemilangan dia dengan sistem beraja. Kemudian Rusia
sistem beraja. China emperor, Jepun emperor. Pak kita lagi ramai raja, banyak. Kita ada Majapahit, Sriwijaya, kita ada. Cuma di belah-belah Indonesia tu telah berlaku fitnah komunis pada masa tu, propaganda mereka, sehingga akhirnya mereka bunuh raja-raja. Sebab tu di belah-belah Indonesia tak ada dah, raja-raja dah tak ada. Pak kita alhamdulillah ada dan dipertahankan sampai hari ini. Uniknya kita dan Britain masih lagi dua sistem perlembagaan beraja. Nikmat dia ialah bila tak kena lalu sistem pilihan raya ni kan, aman. Kita ni 5 tahun sekali mesti balik bergaduh. Ni PRN ni bergaduh pula. Gaduh. Belum daripada ni. Sekarang ni oleh kerana PRU dengan PRN dah beza, jadi dalam 5 tahun 2 kali pula bergaduh. Gaduh je pilihan raya ni. Aduh. Jadi fitnah bab politik ni saya kata tidak zaman ni je. Zaman sahabat dulu dah berlaku. Pemberontakan di Madinah berakhir dengan Uthman mati dibunuh. Naik Ali jadi khalifah. Orang tak buat hati lagi. Sahabat-sahabat, apa stand mereka dalam situasi ni? Sahabat-sahabat semua dia faham hak Nabi sebut. Dia tidak menjerumuskan diri dalam fitnah. Yang waktu nak bunuh Uthman tu tak ada seorang pun daripada pemberontak tu sahabat Nabi. Bila berlaku Ali jadi khalifah, di situ berlaku fitnah yang lebih besar. Sebab Muawiyah ni duduk di Syam. Cerita sejarah pula hari ni. Muawiyah ni duduk di Syam. Siapa lantik Muawiyah? Uthman lantik Muawiyah jadi gubernur di Syam. Dan Muawiyah ni dia saudara kepada Uthman. Dan dia adalah orang panggil waris ataupun orang yang berhak untuk menuntut bela di atas darahnya Uthman. Bila orang lantik Ali jadi khalifah, Muawiyah di Syam, dia minta supaya Ali hukum dulu pembunuh Uthman sebelum daripada dia datang kepada Ali untuk bai'ah Ali jadi khalifah. Dia dah gubernur dah, Uthman yang lantik dia. Jadi dia tak bagi tangguh, dia kata aku tak akan bai'ah kamu Ali sehingga kamu hukum pembunuh Uthman. Tapi situasi pada masa tersebut memang semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita daripadanya. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, satu fitnah yang kita bersyukur kepada Allah, Allah tidak letak kita di zaman tersebut. Sebab bila berlaku antara Muawiyah dan Ali, dua-dua sahabat Nabi yang besar. Ali sepupu dan menantu, Muawiyah penulis wahyu. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan, dia juga ipar kepada Nabi SAW. Orang ni besar dua-dua ni. Tak bila berlaku, dua orang ni tak bergaduh sebenarnya. Tapi pengikut-pengikut ni ada lebih semangat dan sebagainya. Campur lagi peranan kumpulan munafik yang akhirnya bila mereka masa tu masih berutus surat dan sebagainya, tapi bila dua-dua tu dekat, adalah pencetus peperangan daripada kalangan orang-orang yang bukan sahabat, termasuklah golongan munafik, ada peranan
Mereka hok lancar dulu senjata. Macam kita lah, buat provokasi lah. Start tu berlaku perang. Berlaku perang tu kan habis. Fitnah lebih besar. Jadi sahabat Ibnu Umar tak nak join. Cerita dia, Ibnu Umar ni dia tak nak cara buat tu. Hijrah dia buat haji, buat umrah. Orang tanya, kenapa kamu tak pergi jihad? Jihad melawan ni. Sama ada duduk di pihak Muawiyah atau di pihak Ali. Ada sebahagian ni memang terlibat. Jadi orang tanya Ibnu Umar, kenapa kamu tak join? Bukankah Allah suruh kita damaikan antara dua kumpulan Islam? Dan bukankah Allah suruh kita berperang sehingga tidak berlaku fitnah? Yang dimaksudkan fitnah ini adalah pertembungan sahabat dua orang ni. Sebab memang antara pahaman fitnah adalah perkara tersebut. Ibnu Umar pun jawab apa? Bukan ayat tu fitnah, tu bahasa kita lah. Fitnah yang dimaksudkan dalam ayat ni syirik. Kami buat dah ayat ni zaman dengan Nabi dulu. Ibnu Umar, saya ubah ayat dia ni nak faham, kita nak faham. Kami buat dah ayat ni dulu. Kami amal dah. Apa? Kami dengan Rasulullah SAW berperang melawan kesyirikan. Itu maksud ayat ni. Jadi kalau hari ni orang nak guna hujah ni fitnah, isu bak guna bak politik, bak fitnah, tuduhan bak apa. Kita kata betul, tak baik kita cerita tuduh benda tak betul pada orang. Tapi untuk guna konteks ayat fitnah itu lebih besar daripada membunuh, sebenarnya maksud itu adalah syirik. Tapi kalau fitnah, tuduhan palsu lebih besar daripada membunuh, rasanya dosa membunuh lebih besar daripada dosa tuduhan palsu. Boleh faham? Kalau kata dosa syirik lebih besar daripada membunuh, ya. Tapi dosa tuduhan palsu dengan dosa pergi bunuh orang, dosa bunuh orang besar lagi. Nah, jadi nak memahami konteks wal fitnatu asyaddu minal qatl, kena faham syirik. Sehingga bila kita lihat kesyirikan, kita lalu teluk dada, Allahu Akbar. Kenapalah mereka ni buat benda lagu ni? Satulah kita boleh kata, jangan pergi jumpa Tok Bomo. Benda ni syirik tahu. Baca dah ayat Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Gitu betul. Mu tahu tak? Fitnah yang dimaksudkan tu syirik, dan syirik lebih besar daripada membunuh. Inilah kefahaman sebenar tentang ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan inilah kefahaman yang Ibnu Umar bagi tahu, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kami perang dah zaman Nabi, dan kami perang zaman Nabi, kami perang melawan syirik. Tak ada berlaku perang Nabi zaman-zaman Nabi ni sama-sama Islam, tak ada. Jadi Ibnu Umar membetulkan kefahaman orang tu. Lepas tu dia pun kata lagi, apa kamu kata pada Uthman dan Ali kalau gitu? Macam mana stand kamu antara Uthman dengan Ali? Macam mana kamu kata tu? Jawab dia, Ibnu Umar, adapun Uthman, semoga Allah maafkan dia. Dan adapun Ali, dia adalah dia kata Uthman dan Ali lah. Maksudnya mereka ni tak buat hati dengan khalifah ni. Adapun Uthman, dia kata Uthman tak cekap memimpin. Bila kata Uthman macam mana? Semoga Allah mengampunkan dia. Mana kalau ada benda dia buat tak betul, semoga Allah ampunkan dia. Ali pula macam mana? Ali itu pula adalah sepupu Nabi dan juga menantu dia. So kita sebut orang Islam dengan kebaikan, dan kita doakan mereka agar Allah bagi taufik dan petunjuk untuk memimpin dengan kebaikan. Tak ada guna nak memberontak dan sebagainya. Jadi sebab kita kata pilihan raya pak kita ni, Allahu Akbar, 5 tahun Pak Perdana Menteri. Pak dekat ni.
Berapa? Nah, 3 ke 4? Saya pun 3. Muhyiddin Ismail Sabri. Tunggu dulu 3. Enggak tak ada nak kira begitu pun. Jadi soal tu kita doa kepada Allah musim-musim hak PRN ni, bukan nak berpolitik juga, cuma stand ahli sunnah. Kalau zaman sahabat dulu, mereka tak sibuk mana nak cerita banyak. Mereka hanya banyak doa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala lantik orang yang baik memimpin kita. Kalau tiba-tiba dapat hak tak baik, maknanya kita muhasabah diri, kita istighfar, kita baik-baiki diri. Dan kita akan ditanya tentang diri kita. Dia hak nak sangat tu, dia akan ditanya tentang kepimpinan dia. Dah dia nak, dia ambil tanggungjawab, dia jawab dah depan Tuhan. Betul tak? Kalau para ulama dulu lari, orang nak bagi pun tak nak. Pasal apa? Takut kepada beban tanggungjawab, dan nak ambil jawab. Semudah gitulah. Baik. Asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas. Dan bulan yang haram, bulan haram dengan bulan haram, wal hurumatu qisas, dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Oleh itu, sesiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadap kamu. Dalam ayat ni Allah menyatakan bulan haram ni bulan dihormati. Tak boleh berlaku perang pada bulan haram. Tapi kalau tiba-tiba kamu diserang dalam bulan haram, maka bolehlah kamu mempertahankan diri dan menyerang balas mereka. Ini maksud ayat di sini. Dan inilah yang berlaku kalau kita tengok kepada sejarah. Nabi dihalang daripada masuk ke Hudaibiyah pada masa Nabi nak pergi pada musim bulan Zulqa'dah. Nabi nak pergi ke Hudaibiyah, Nabi nak pergi umrah. Yang cerita semalam, Nabi ni lepas 6 tahun hijrah, dia dapat mimpi Nabi tawaf di Kaabah. Jadi Nabi bagi tahu sahabat, Allah izinkan kita pergi Mekah. Bergeraklah Nabi dengan para sahabat selama seramai 1,400 orang lebih kurang. Ramai tu kalau travel banyak lah tu. Berapa flight dah naik tu. Tapi enggak tak naik flight 1,400 orang bawa ke kambing, bawa sembelihan nak pergi sembelih di Kaabah, pakai ihram pergi daripada Madinah pergi menuju Mekah. Masa dia pergi tu bulan Zulqa'dah, bulan haram. Jadi dia orang ni tahu dah tak berlaku perang masa tu. Dan Quraisy sendiri, orang jahiliah pun hormat bulan ni, bulan haram ni. Mereka semua hormat. So dia pergi, memang tak ada niat perang. Sampai di Hudaibiyah, kena tahan. Bila kena tahan, Nabi hantar Sayyidina Uthman masuk Mekah. Sebab Uthman ni, dia ada keluarga di Mekah. Orang lain pun ada keluarga juga, tapi keluarga Uthman ni ramai dan dihormati. Nabi hantar Uthman pergi berunding dengan orang Mekah supaya benarkan Nabi dan sahabat masuk Mekah buat umrah. Tak nak lain, tak nak perang, nak buat umrah. Lama Sayyidina Uthman duduk di Mekah, saudara dia ramai, dan orang kata Sayyidina Uthman mati, dibunuh. Bila berita tu sampai kepada Nabi, Nabi panggil sahabat. Padahal masa tu bulan haram, tak boleh perang. Nabi buat satu perjanjian dengan sahabat-sahabat, kita tuntut bela kematian Uthman. So ayat ni turun berkaitan dengan perkara ni, bahawa Allah benarkan berperang dalam bulan haram sekiranya kamu diserang pada bulan tersebut. Jadi Nabi nak tuntut bela pada Sayyidina Uthman sebab Sayyidina Uthman mati, dibunuh.
Khabarnya begitu. Tapi setelah daripada tu dapat pula berita Sayyidina Uthman masih hidup, maka Nabi tak jadilah perang. Dan mereka pun berunding dengan Nabi. Akhirnya keputusannya Nabi balik, tahun depan pula datang. Dan bersama dengan perjanjian tersebut, gencatan senjata 10 tahun. Ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Tapi setelah daripada tu mereka langgar perjanjian pula. 2 tahun lepas tu tak ada lama, tak cukup 10 tahun. 2 tahun je adalah kumpulan mereka langgar perjanjian. Nabi pergi serang pula kota Mekah. Tanah haram pula tu, bukan lagi bulan haram, serang dalam bulan haram, tanah haram. Tapi Allah Ta'ala kata syirik tu lebih besar. Syirik tu lebih besar daripada hak. Kamu kata tak baik Muhammad serang kota Mekah, kamu kata tak baik dia serang di bulan haram. Allah Ta'ala kata syirik tu lagi besar daripada hak. Kamu kata tak baik tu. Okay? فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Ayat yang seterusnya terakhir, kita nak ambil ni pasal nak habis. 195. Wa anfiqu fi sabilillah, dan infaklah, belanjalah pada jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang yang berbuat kebaikan. Ini satu lagi ayat yang famous. Mana famous dia? Siapa pernah dengar? Tak famous tak? Kau saya je famous, orang lain tak famous. Tak pernah dengar orang baca ayat ni. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan campak diri kamu kepada kebinasaan. Famous tak ayat ni? Agak famous lah. Tapi nak banding hak wal fitnatu asyaddu minal qatl ada, lalu lagi famous. Okey. Sekarang ni jangan campak diri kepada kebinasaan. Apa konteks dia pula? Kita kadang-kadang kita guna ayat ni untuk apa hukum isap rokok haram sebab membahayakan diri sendiri. Allah Ta'ala kata jangan campak diri kita dalam kebinasaan. Betul tak? Okay. Konteks asal ayat ni turun pasal gapo? Nak terfaham tu. Cerita dia, sebelum daripada tu ada cerita dia. Cerita dia ialah sahabat-sahabat ni ada satu peristiwa berlaku perang di Konstantinopel. Ada seorang lelaki berani, dia masuk seorang-seorang dalam musuh dan akhirnya terbunuh. Dan ada orang larang, kalau pergi seorang jangan. So itu adalah kamu mencampakkan dirimu dalam kebinasaan. Dia cakap tu depan Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ni salah seorang sahabat yang masih hidup dan turut berperang dalam pembukaan kota Konstantinopel. Dia cakap depan Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub kata, ayat ni turun, kami tahu pasal apa. Bukan pasal perang. Dia kata bukan pasal perang. Bukan maksudnya seorang tu terjun dalam tu tak boleh sebab membinasakan diri sendiri ni. Asal ayat ni turun, ni konteks yang kita nak suruh faham semua ni. Ayat ni turun ayat selepas perang. Itu selepas perang, perang dah tak ada, harta dah banyak, mereka duduk di rumah mereka dan tidak lagi berjihad. Sebab tu ayat ni tulis infak fin nafaqah dipanggil, pada harta. Allah Ta'ala kata infaklah hartamu di jalan Allah dan jangan campakkan dirimu dalam kebinasaan.
Bererti walaupun jihad tu tak ada, tapi infak fi sabilillah masih berjalan. Jangan campur, maknanya jangan kamu berhenti sampai peringkat kamu duduk dalam kesenangan, infak pun tidak, perang pun tidak. Duduk dalam kesenangan, keselesaan dan meninggalkan jihad fi sabilillah. Kalau kita learn juga, orang tu macam kita, balik dari rumah, asal aku senang, asal aku dapat makan, ada rumah, ada kerja, boleh hidup dengan family aku malah cara pada benda-benda agama. Orang nak serang agama kita pun aku tak cara, orang nak hina agama kita pun tak cara, orang nak murtad pun tak cara. Yang penting aku duduk dengan keluarga aku, rehat-rehat begini. Ayat ni konteks dia meninggalkan jihad. Jangan campurkan diri dalam kebinasaan, erti meninggalkan jihad. Bukan orang pergi jihad seorang-seorang sanggup mati. Dua tu sangat lain. Jadi Abu Ayyub kata, hak orang tu buat tak termasuk dalam ayat ni. Hak masuk ayat ni dia kata apa? Fin nafaqah, dalam tafsir ni sebut, dia kata innama nazalat fina ma'syaral ansar. Abu Ayyub kata ayat ni turun pada kami orang Ansar, innama lamma a'azzallahu dinahu wa kathura nasiruhu qulna fima bainana law aqbalna ala amwalina fa aslahnaha. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, ayat ni turun pada orang Ansar apabila Allah dah muliakan agamanya dan ramai dah orang masuk Islam, maka kami berkata, kalaulah kami pulang kepada harta-harta kami dan kami jaga pula harta-harta kami, itu meninggalkan jihad, lalu turunlah ayat ni, jangan kamu campurkan dirimu ke dalam kebinasaan. Yakni kamu berpindah daripada dunia jihad dan kamu duduk dalam dunia kesenangan yang meninggalkan jihad. Itu sebenarnya kebinasaan. Binasa diri sendiri. Pasal apa? Sebab meninggalkan jihad. Ramai orang ni diuji dengan harta, jihad pun tak, infak fi sabilillah pun tidak. Dah dalam kepala dia, ikut buat demo lah. Aku rumah ada, kereta ada, makan cukup, kerja sedap, beres. Apa kerja agama kamu? Biar ustaz-ustaz lah fikir tu, dia kata. Apa kerja agama kamu? Ada. Dalam ayat ni, konteks dia, orang tu sedang berada dalam kebinasaan. Dia tak cara buat agama dia. Allahul Musta'an. Ni, rupa-rupanya, kalau tanpa tak baca ni, saya pun tu, duduk lama tadi tak, kita pun ingat kebinasaan ni membinasakan diri sendiri dari sudut mudarat. Isap rokok lah. Jangan buat benda-benda yang memberi mudarat diri sendiri. Rupa-rupanya mudarat terhadap agama, diri sendiri dalam kaitan agama. Meninggalkan jihad tu adalah kebinasaan. Ataupun melakukan kemaksiatan, meninggalkan perintah Allah, itulah juga sebahagian kebinasaan. Jadi ayat ni Allah Ta'ala kata, infaklah fi sabilillah. Harta-harta kamu infaklah fi sabilillah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan campurkan dirimu dalam kebinasaan dengan kamu meninggalkan jihad. Wa ahsin, berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Dalam perkataan lain, diriwayatkan oleh Ats-Tsauri, sebagaimana disebut oleh Al-Bara' bin Azib. Dia kata apa? Walakinnat tahlukah, kebinasaan yang dimaksudkan ialah an yudhnibar rajulu adz-dzamba fayulqi biyadihi ila tahlukati wala yatub.
Kebinasaan ialah seorang itu melakukan dosa dan dia tidak bertaubat. So itu sebenarnya kebinasaan. Jangan campurkan itulah. Jangan kamu meninggalkan jihad, kemudian duduk bersenang-senang sehingga akhirnya kamu melakukan dosa. Semoga Allah Ta'ala jaga kita daripada fitnah-fitnah agama, dan Allah tetapkan diri kita di atas jalannya dan jihad fi sabilillah, sama ada jihad ekonomi, jihad harta, jihad ilmu. Pak kita ni tak sampai lagi pada jihad perang. Pak kita ni jihad ilmu, jihad ilmu, ngajar-ngajar ni termasuklah juga, tapi kerana Allah, kerana agama lah. Jihad harta, ada orang panggil itu jihad ekonomi, maknanya berjuang untuk ekonomi umat Islam. Itu walaupun kita je panggil dia sudut, panggil istilah sekarang, tapi memang Nabi SAW, antara benda yang Nabi sampai di Madinah, Nabi baiki ialah sistem ekonomi. Ambil ekonomi daripada Yahudi, Nabi buat satu pasar baru di Madinah. Orang Islam jual beli situ, hingga akhirnya ramai dan mati pasar Yahudi itu. So ini semua benda-benda yang mesti kita lihat pada apa yang Nabi SAW buat. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua dan memberi taufik dan hidayah kepada kita. Ambillah ayat 195, insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.